Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya, masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, bulan ini kita bakal meraihkan Hari Ibu sedunia. Dan pastinya setiap manusia itu mempunyai ibu. Kalau tidak, bagaimanakah hendak kita lahir atau zahir ke muka bumi? Seperti biasa, marilah sama-sama kita melafazkan rasa berterima kasih. Telah menerima kasih, telah duduk di dalam kandungannya kasih, dan kita mempunyai ibu yang telah menzahirkan kita di muka bumi. Dalam berbagai keadaan, tetaplah kita perlu menzahirkan, melafazkan rasa berterima kasih kepada bonda kita yang telah mengalin, mengayam dan menzahirkan sebuah tenunan dan sulaman sehingga terwujudlah kita seperti mana yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah, kita kembali kepada sidang lanjutan ya. Maryam berbahasa Melayu, dirujuk emak-emak di dalam kitab tua mereka, sebuah misteri akhir zaman. Jadi kesinambungan kepada penceritaan akan Isa Ruhullah di wilayah Melayu. Pada hari ini kita kembali kepada daripada Maryam Bernegara, kita kembali kepada bahasa Melayu itu sendiri di dalam kitab-kitab lama mereka. Baiklah, di akhir sidang video ini ada yang dikatakan bagi yang belum order buku Isa Ruhullah di wilayah Melayu. Lantas sempena Hari Ibu, saya zahirkanlah ya pembuka kepada sebuah cerita. Sebuah cerita yang acap kali manusia itu terlupa, terutama kaum lelaki. Kita selaku kaum lelaki, ada juga pendengar ini, saya ni lelaki lah kan. Sengketa pergaduhan dan pertumpahan darah. Daripada hari pertama berlakunya perebutan dan tumpahnya dan berlaku kematian disebabkan oleh anak lelaki. Maka sempena Hari Ibu di bulan Mei ini yang disambut oleh seluruh dunia yang bakal mendatang. Bagaimanakah kita memahami konsep warisan Melayu berkenaan dengan ibu itu sendiri? Tapi sebelum itu kita kembali kepada Ibu Maryam. Jadi kalau kita lihat akan sebuah cerita, this is the body and the blood of Emmanuel our God. It is so in truth. Amen. I believe and I confess until my last breath that this is the life-giving. Ini adalah petikan daripada kitab tua mereka. Tetapi kalau kita translate dahulu secara empirikal, inilah badannya, inilah jasadnya, inilah darahnya. Immaculate, Emmanuel ni merujuk kepada the Immaculate Conception, iaitu the Virgin Mary ataupun Maryam yang dara tadi. It is so in truth. Benarlah ianya di dalam kebenaran tadi. Amin. Terimalah doa kami. Saya percaya dan saya menyaksikan sehinggalah titisan darah saya terakhir akan pemberian akan kehidupan ataupun pemberian kepada hidupnya Nabi Isa Ruhullah tadi. Itu di dalam bahasa Inggerisnya. Tapi kalau kita pergi kepada bahasa atau rangkap yang ada satu teras dan cerita yang kebenarannya tadi, kita tengok kat bawah, ke atas tu dia bahasa Latin atau bahasa Koptik. Kita nak translate dia payah sikit, tapi kita nampak emak kan, emak yang kita panggil emak sinonim dengan bahasa orang kita. Jadi sempena Hari Ibu, kenapa saya buka lembarannya perkataan emak? Kerana nanti kita akan kembali kepada lembah dan wilayah bonda, ibunda, ibu. Perkataan emak adalah perkataan yang langka. Emaknya ini sinonim dengan bahasa Melayu dan orang Melayu yang kekal sehinggalah pada hari ini. Kalau kita lihat yang saya telah ambil secara Romanized dia,
muka surat 419 tadi. Ma'ahun, mohon kepada emak, Timion. Kalau Timion itu kepada ibu timur, tempat matahari terbit atau yang digarap sebagai galang ganti kepada sumbernya cahaya tadi. Kumohon kepada ibu cahaya, mentari yang timbulnya cahaya tadi. Bahasa yang atas tu bahasa dia dah berterabur dah kan. Ke emak Aginon. Lantas perkataan emak, anak emak dan juga Yeshua ataupun Isa tadi ada dari dalam berbagai bentuk. Ini diambil daripada tulisan 1872, terjemahan daripada The Divine Liturgy Saint Mark, iaitu Wali Mark. The Evangelist from an old Coptic, compare with the original document of the Coptic Church. Maksud dia dokumen asli, original daripada gereja Coptic, kan, ditranslated daripada old Coptic. Copy of the liturgy of the arranged by S. Cyril, bertarikh 1872. Ini 1872 ini dia punya reproduction, tetapi ini adalah antara dokumen yang asal daripada gereja Koptik. Ini merujuk kepada bahasa. Lantas selingan sidang hadirin pada pagi ni, Ahad 14 Mei ni insya-Allah bermula 9 pagi ke 1.30 tengah hari. Kemudiannya saya akan sambung 8.30 malam ke 12 pagi atau lebih, atau mungkin maksimum pukul 1 pagi lah kan, Isnin. Akan pertemuan Google Meet. Jadi tajuk saya belum finalize lagi. Jadi bagi yang mencadangkan apa tajuk, saya akan lihat kepada peserta. Kehadiran adalah terhad kepada 100 orang sahaja, kerana Google Meet account yang saya activate ni limited pada 100 peserta. Tidak ada sebarang bayaran yang saya kenakan. Cuma kalau nak menyumbang bagi saya meneruskan kerja-kerja kajian saya ni, pada hari tersebut bolehlah menyumbang. Sumbangan tu ikhlas, ikut apa yang nak bagi. Tak nak bagi pun tak apa kan. Ini kita bertemu. Jadi tajuk, saya mohon siapa yang berhajat untuk hadir, sila berikan tajuk. Daripada tajuk yang dicadangkan oleh peserta-peserta tersebut, saya akan ambil satu garis panduan untuk saya pecahkan kepada 2 segmen. Suatu tajuk yang boleh menjawab dan memberikan suatu mukadimah kepada peserta yang ingin bersama dengan Google Meet saya pada hari Ahad ni. Tajuk yang telah saya bentangkan yang amat luas daripada berbagai aspek dan kedudukan. Jadi sekali lagi 0112505430. Boleh Telegram dan WhatsApp saya hanya buka di PC sebab saya pernah kena godam baru ni. Telegram on. Saya mohon peserta yang berminat untuk hadir secara Google Meet, hantar WhatsApp dan Telegram dan beritahu juga tajuk apa yang diminati atau soalan yang ada. Jadi daripada majoriti soalan yang timbul atau tajuk yang dihajatkan, saya akan garap suatu konsep untuk dibentangkan pada Ahad 14 Mei ni. Jadi kita bersambung. Kita bersambung kepada buku The Way. Jadi buku The Way ni dia menceritakan akan kisah-kisah yang berdasarkan kepada kajian mereka akan the prophetic messianic voice to the past of the Edenic Kingdom Redemption. Jadi dalam buku ni kalau kita nampak di bawah itu, iaitu Maryam the Emma of Yeshua, iaitu Maryam emaknya kepada Yeshua. Emak, kita tambah K sekarang ni, romanize, tapi bunyinya tetap sama. Itu Maryam emaknya kepada Yeshua, ibunya, emaknya kepada Nabi Isa Ruhullah. Kajian mereka merujuk kepada Yeshua, Jesus son of the fallen angel, Yahweh, Yahuwah. Jadi kat sini sebenarnya sejarah akan nama yang tersembunyi ini dan keluarga dan keturunan
wilayahnya cerita ini terang sebenarnya, tapi tetapi seperti yang saya maklumkan, telah berlaku perubahan dalam sejarah manusia yang mereka putar belikkan. Lantas kita pergi kepada kata-kata kunci akan Emma, mother, Emma, female, Magya. Nama Emma ini sebenarnya bukan saja terpalit kepada aliran Sanskrit ke, Tamil ke, Suryani ke. Ianya bagi pandangan saya yang sedang mengkaji dan telah mengkaji. Nama Emma, ibu bonda wilayah Melayu adalah bahasa ahli kitab atau wilayah bahasa yang amat langka dan purba, yang saya katakan dan berpandangan merujuk langsung kepada the primordial language ataupun the primordial covenant. Covenant atau perjanjian atau ikatan ini merujuk juga kepada bahasa di dalam satu struktur kosmologi filosofi akan budaya manusia itu sendiri. Lantas kita ambil garapan kedua daripada buku mereka dan pengkaji mereka sendiri, iaitu The Book of Jesus, buku akan Isa Ruhullah, a treasure of the greatest story writing about Christ. Khazanah atau permata tulisan atau cerita yang agung berkenaan dengan Nabi Isa mereka. Apa yang ada di dalam buku tersebut yang juga menyatakan akan satu kata kunci emaknya tadi, iaitu Nabi Yakub, dikatakan Jacob lah kan. Ni ada setengah orang kata Nabi Yakub, ada orang kata Jacob. Ada berbagai versi. As he stared at his mother, ketika dia melihat ibu dia. Emma, mother, who is Yeshua. Emak digalang ganti mother. Siapakah Yeshua? Siapakah Isa? Lantas Maria meletakkan tangan tangan dia atas tangan Jacob tadi. It is not for me, bukanlah untuk aku untuk membuka, to reveal the mystery of God, rahsia ketuhanan. When the time is right, bila mana waktu itu telah berbuah atau ranum, nampak? When the time is right, kalau kita balik kepada kosmologi bahasa, ianya merujuk kepada bahasa Melayu. Bila masa itu berbuah, perkataan buah, ranum dan masak adalah wilayah Nusantara. It shall be known to you, my son, maka ianya akan diketahui oleh engkau, wahai anakku. Kisah-kisah yang tercatat daripada kitab-kitab mereka dan termasuk kajian-kajian dalam kes ini, The Nastrotic Macro Family and Linguistic Paleontology, kajian 1998. Emak, mother dan juga tadi yang kita telah lihat iaitu emak dalam kurungannya. Mother digunakan pakai oleh keluarga Maryam. Jadi keluarga Maryam ni keluarga wilayah mana kan? Jadi cerita ni akan keluar dalam buku kedua, Kosmologi Wilayah Nusantara dan Keluarga, Daud, Isa, Maryam, Sulaiman dan Kisah Nusantara. Lantas kita pergi kepada pembentangan berikutnya, iaitu Memoir on the Semitic version of the Behistun inscription. Ini 1855. Jadi di muka bumi kita ini ada berbagai inscription. Yang ini kita tengok Scythian, versi Behistun, inscription Behistun. Dia ni macam batu bersurat atau tulisan-tulisan kaligrafi yang berangkai dalam kisah ni. Perseus, Alexander, Ugrian, cross reference daripada berbagai tapak-tapak di muka bumi. Dalam ni dia buat conference dengan Telugu dan Tamil dan juga Sanskrit dan Decanic Tang Ugrian language, Magya. Mereka terlepas pandang nak cross reference dengan wilayah Melayu. Jadi bagi mengakhiri sidang pada malam ni, sempena Hari Ibu Sedunia, dan insya-Allah Majlis Bonda Pertiwi juga akan melancarkan Hari Ibu Melayu Sedunia dalam waktu yang terdekat bagi mengembalikan nilai-nilai dan juga tiang seri dan
dikatakan framework kepada sebuah institusi kefahaman dan kosmologi filosofi orang Melayu, teratak Melayu, rumah tangga Melayu. Jadi di hadapan kita ni gambar cerita Piramli lah Hantuah. Sepasang pasangannya Melayu. Siapa sebenarnya orang Melayu ni tuan-tuan? Telah berlaku sengketa zaman berzaman yang melibatkan sejarah dipadamkan, digaibkan. Saya macam seperti biasa saya kata saya tak suka claim. Tidaklah mahu saya claim cerita-cerita ini tanpa ada rantaian sembang kari atau setakat hayalan. Kita perlulah berlaku adil di dalam menggarap sebuah kesinambungan kisahnya yang sedang kita hadapi ketika ini. Jadi bagi mengakhiri sidang pada pagi ini, kedudukannya ibu, kedudukannya wanita Sri Kandi Putri, dan wilayahnya yang dikatakan ibu kepada Isa Ruhullah, dan juga ibunya kepada sekalian Nabi dan Rasul dan utusan yang Maha Esa. Acap kali di akhir zaman, pihak lelaki yang berkuasa ketika ini selaku presiden yang melakukan peperangan pembunuhan, jadi gangster pukul orang kan. Mereka terlupa bahawa dahulunya mereka ini dikandung. Kita ada dalam perut ibu kita. Dan kekuatan kita yang diolah di ayam, diulit, disulam, ditenun di dalam sekujur jasad seorang wanita. Maka zahirlah kita ke muka bumi. Tetapi dunia tetap penuh dengan kehitaman. Yang melakukan kezaliman kepada wanita adalah lelaki, yang kebanyakannya melakukan pemerintahan kerosakan dan hilang budi perketi dan lupa akan intipati teras dan jiwanya atau pintu wujudnya mereka di muka bumi ini. Maka di akhir zaman kita berada di dalam kegelapan yang nyata. Hebatnya panglima-panglima, legenda dan mitos seringkali dipertontonkan lelakinya itu. Tetapi duka cita dimaklumkan, sebenarnya di belakang tabir ibu segala ilmu, kekuatan dan tonggak sebuah penceritaan yang bakal zahir atau muncul kembali, pastinya adalah wanita itu. Kerana setinggi manapun kekuatannya saya atau yang dikatakan lelaki panglima pendekar maha guru ke adi guru, tetaplah syurga di bawah telapak kaki bonda pertiwi, atau bonda yang pertama atau bonda ruh itu sendiri. Kita ada pintu yang mana kita zahir, kita ada wajah yang mana kita terlepas pandang setiap kali